Okay, kebebasan yang pertama kita akan cerita satu kebebasan ni, tapi sebenarnya dia melibatkan yang lain juga kan. Baik, kita lebihkanlah. First freedom, kebebasan yang pertama yang dipanggil kebebasan finansial, financial freedom. So itu topik malam ini. Malam ini punya topik. Okay, financial freedom kalau bahasa Malaysianya kebebasan kewangan. Kebebasan kewangan. So dia melibatkan kebebasan yang lain juga tu, sebab dia ni seperti, okay, kalau ini financial freedom. So dia daripada sini dia akan terkait semua freedom yang lain tu. Dia akan terkait dengan kesihatan. Dia akan terkait dengan lokasi. Dia akan terkait dengan asosiasi. Okay. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, asosiasi. Yang paling penting tu kan? Apa? Yang paling penting tu. Kan? Apa yang lebih penting daripada mas? Masa tu kan? Jangan lupa ni 5 ni. So ada 5 kebebasan. Okay, kena hafal ni. Kewangan, kesihatan, masa, lokasi dan asosiasi. But pintunya itu kalau kita nak dapatkan yang 4 benda ni, kita dapatkan yang tengah-tengah ni, financial, kewangan tu. Okay, so ini pintunya ni, nak masuk ke masa, nak masuk ke asosiasi, nak masuk ke lokasi, nak masuk ke kesihatan ni, pintunya ialah financial freedom. So kita kena dapatkan itu dulu, financial freedom. Kalau kau dapat financial freedom ni, freedom yang lain ni ikut sama. Dia akan ikut sama. You get 1, you get 5. Okay. You get 1, you get the other 4. You get this one, you get the other 4. That means total 5 lah. Total 5 lah. Okay, jadi kalau kita ada masalah asosiasi, ada masalah masa, kesihatan, lokasi, nak selesaikan tu, engkau kena selesaikan yang nombor 1. Kan? Nak selesaikan 4 masalah ini, engkau kena selesaikan yang pertama ni, financial. Get your financial settled. Kan? Settle yang ni. Yang lain itu akan settle. Okay? Dia akan settle. Jadi bila kita bicara kewangan ini, so dia ada sumber-sumbernya. Sumber-sumber kewangan yang 90% people in the world dapatkan sumbernya daripada pekerjaan. 90% people in the world harapkan duit daripada pekerjaan. About 10% dapatkan daripada perniagaan. Okay. That's why bila kita ajak orang berniaga, itu agak sukar kerana perangai manusia ni 90% dia suka kepada kerja. Nalurinya begitu. Nalurinya suka bekerja kan. Tak suka nak berniaga. So itulah antara halangan kalau kita nak ajak orang buat bisnes. Sebagai naluri manusia begitu. Dia nak benda yang
yang kurang risiko, kurang nak guna dia punya apa nama daya usaha dia. Okay. Dia nak benda yang rutin. Okay. Benda yang rutin yang dia boleh buat, yang tak perlu guna otak dia, kan? Otak dia tak perlu banyak sangat nak guna. Okay. Jadi banyak orang pilih bekerja. Okay. Tapi freedom itu, freedom of financial ini, dia kena dari sini, from the business. Nak capai freedom of financial itu, tempatnya ialah dalam perniagaan, bukan dalam pekerjaan, bukan di alam pekerjaan. Jadi sebab itulah rezeki itu 10% dalam perniagaan kan, 90% dalam perniagaan. Dia terbalik tu kan. Rezeki itu dia 90% dalam perniagaan, rezeki 10% dalam pekerjaan, jumlah rezeki. But the people terbalik. Orang-orang itu yang ramainya di pekerjaan kan. Tapi rezeki hanya 10% di situ kan. 10% saja nih rezeki dalam sini. Pekerjaan ni rezeki. The money, where the money is. Okay, jadi 90% di sini perniagaan. So 90% rezeki dikongsi oleh 10% manusia. The bigger cake yang besar itu, yang 10%, 90% tu cake itu kan. Kalau kita tengok cake, kata ni cake, okay. This is only 10% of the cake. Ini mewakili 90% kan. Ini kata cake lah. Okay. Rezeki. Duit, wang. Where the money is. So 10% saja di sini, tapi di sini ada 90% manusia sharing this a piece of cake. Cake yang besar ni 90% ni dikongsi oleh manusia hanya 10% manusia. Ya, yang berniaga. Yang berniaga. Kan? Ini makan gaji. Okay, dia reverse. Bilangan orang dengan bilangan rezeki itu dia reverse. Dia terbalik. Ya. Dia terbalik. Okay, jadi kalau kita nak capai financial freedom, kita mesti ada usaha untuk berniaga. Kalau kita nak capai the financial freedom tu, kita mesti ada usaha untuk berniaga. Walaupun tuan-tuan sekarang bekerja, ya most people bekerja kan. So bila bekerja itu luangkan masa untuk berniaga. So ada dua tuan-tuan punya aktiviti, bekerja dan berniaga. Okay. Jangan terus berhenti kan. Ada orang terus dia berani-berani berhenti. Tidak, jangan berhenti. Sibu dah ajar tempoh hari kalau tuan-tuan nak berhenti itu at least 4 bulan. 4 bulan berturut-turut. Berturut-turut 4 bulan kan. Okay. 4 bulan berturut-turut. Your income itu bagusnya biarlah above. Okay. Above yang tuan-tuan boleh hidup selesa. Nah, hidup selesa tu depending di mana tuan-tuan tinggal kan. Kalau di Kuala Lumpur ni kan, kan 10,000 kan. Hidup selesa di Kuala Lumpur 10,000 sebulan. Kalau income engkau 10,000 sebulan berturut-turut selama 4 bulan, bolehlah engkau resign. Kan. Jika 4 bulan berturut-turut ini dah stabil,
Dan ini dah selesa. Tapi kalau kau tinggal di kampung kah, di pekan kah, half lah, at least 5,000 lah. Bukan kota besar kan. Pekan kecil. So 5K is dah selesa kalau di pekan-pekan kecil. Jangan design terus. Jadi bekerja sambil berniaga. Because ini adalah laluan kita nak capai financial freedom. Yang ini tidak akan bagi engkau financial freedom. Berapa lama engkau buat kerja tu. Berapa lama engkau buat kerja engkau tu. Dia tidak akan capai this financial freedom tuan. Okay. Sebab apa? Gaji itu dia naik setahun kadang-kadang berapa persen je gaji kan. Jadi engkau nak capai satu income yang besar, sampai pencen kau. Sampai kau pencen kan. Okay, so there's no way for you unless you become the CEO ke apa ke. Kan, orang tu satu orang saja CEO dalam satu syarikat. Jadi most people dia tak boleh capai financial freedom dengan bekerja. Jadi dia mesti kena buat part-time business. Part-time business. Okay, part-time business, bukan part-time girlfriend. Part-time business. Jadi itulah yang datangnya Live Good. Okay, jadi Live Good ini dia di sini. Kita punya part-time business kalau tuan-tuan ada kerja lah. Kecuali macam kami ni yang dah pencen kan, umur orang pencen. Memang tak ada kerja lagi dah. Okay, jadi memang kita boleh buat full time. Tapi rakan-rakan kita yang masih muda, masih 20-an, 30-an, 40-an, kan, 40-an. So my advice, jangan berhenti terus. Okay, jangan berhenti terus. Buat part time saja. Buat part time sampailah kau boleh dapat income macam ni lah. Barulah kau fikir-fikir untuk design. At least 4 bulan berturut-turut kau dapat income tu supaya dia tandanya dia stabil lah. Okay, so part time dulu. Jangan terus berhenti. Kan kadang-kadang orang-orang yang darah muda ni kan, darah muda. Semangat terlebih semangat terus nak resign. Kan? Nah, bila kita buat bisnes Live Good ini, modalnya tidaklah besar kan. Iaitu 50. Kan? Oh ya, ada kumpulan kumpulan Malaysia kan. Ada orang kumpulan daripada tim lain lah, tim lain. Malaysia, tim lain tapi di Malaysia. Depa punya grup tuan-tuan, dia minta 290. Nak daftar tu, package tu 290. Kan? Terkejut sibuk. Ada kumpulan tu, kan, kumpulan. Kita cuma 250 je, kan? Dia 290. Aduhai, kan? Ya tu 250, okay. Tapi ini Sibu tengok pertukaran mata wang ni kan. Pertukaran mata wang ni tambah naik ni kan. Sekarang yang Sibu tengok, Sibu kira 250 ni ngam-ngam je. Dia ngam-ngam je. Sibu takut nanti beberapa minggu depan ke apakah dia punya pertukaran dah naik dah. Mungkin ini pun mungkin tak akan cukup ni kan. Jadi buat sekarang Sibu tengok ngam-ngam je, ngam-ngam kan. Tidak ada upah untuk kin, tidak ada upah kin. Tukang kin penat dah buat kerja kan. Okay, jadi hopefully mata wang tidak naik macam tu. Kalau naik Sibu akan beritahu lah. Tapi nak bagi tahu kumpulan lain dia punya harga 290, Sibu pun terkejut. So tu modal 250 lah. 250 lah buat masa ni 250. So ini tuan-tuan dah buka satu jalan lah. Dah buka satu jalan ni untuk tuan-tuan mencapai FF tu, financial freedom tu. I open the gate kan. Aku buka
pagar ni. Aku buka pagar ni, laluan ni, jalan ni dengan 250. Dengan duit 250, aku buka satu jalan, my highway. Kan? Aku punya highway lah. Highway to what? Highway to what? Highway to freedom lah. Highway to financial freedom. Ada lagu tu highway to hell pula kan. Ini highway to financial freedom. Okay, jadi kita buka pagar ni supaya kita boleh lalu jalan ni dengan 250. Bukan mahal pun tuan-tuan, RM250 je tu kan. Ini sekali ni, satu kali ni. Bukan bulan-bulan, Dia nak buka pagar je, tu, nak masuk jalan tu kan. Atau nak bayar tol lah, tol. Tu nak pakai tol boleh. Nak bayar tol ni kan, nak masuk highway kan. Kan ada tol. Masuk highway kan ada tol. So 250, sekali je, semua hidup. Okay. So along the way, satu bulan kan. Satu bulan ni, every month tu kan, adalah tentu kena sacrifice lah 55. Sacrifice 55 untuk tentuan jalan highway ni kan. Umpama isi minyak lah tu. Bawa kereta isi minyak. Jadi satu bulan isi RM55 untuk minyak ni, untuk kereta ni jalan terus kan. Bayar tol tadi 250 sekali je. Sekarang dah on the highway. Sekarang aku dah on the freeway. On the freeway highway kan. Jadi setiap satu bulan aku bayar RM55 untuk isi minyak lah. Umpama macam tu lah. Okay, I will go on and on. Jalan terus sampai aku capai aku punya financial freedom. Now financial freedom, kalau dari segi ringgit ialah 40k. Selesa itu 10k. Ini selesa tuan-tuan, selesa. Kalau tuan-tuan duduk di mana? Di Ceras kah, di Ampang kah, di Segambut kah, di Setapak kah, di Shah Alam kah? Anyway in KL. Or Selangor. Klang Valley. Kita panggil Klang Valley. Klang Valley itu Selangor dan Kuala Lumpur. Lembah Kelang. 10,000 ini dah selesa tuan-tuan. Dah selesa. Hidup selesa dah tu. Rumah pun bagus, kereta pun bagus, makan pun bagus. Baguslah. Good, semua everything good. Okay. Tapi kita bukan nak selesa saja, kita nak financially free. So financially free itu lebih sikit lah. Dia kena 40,000. 40k above. Barulah financial free. Ada banyak ekstra, nak pergi travel kan, nak pergi mana kan. Nak makan yang bagus-bagus kah? Mampu. Okay, jadi selesa kategorinya 10k. Kalau financially free, bebas kewangan, itu kategorinya 40,000 ke atas. Now, senang-senang saja dalam Live Good Diamond. Kebetulan lah tuan-tuan, kebetulan seorang diamond tu, kalau dia dah capai pangkat diamond tu, dia punya income more than 40k. Kan, kebetulan. Jadi kita boleh kata, engkau capai diamond, engkau dah financially free lah. Kalau engkau capai pangkat ni, engkau dah financially free. Okay, because dalam Live Good kita ada satu pool. Pool itu dipanggil diamond pool.
Diamond pool itu saja kurang-kurang 30,000 setiket. Jadi campur engkau punya bonus yang lain, bonus yang lain tuh, matrix, matching, ya, fast start, kan? 30K, at least ada 10K lagi. Jadi 40K lah. Kurang-kurang pun kita boleh dapat 40,000 dalam Live Good kalau kita capai diamond itu. Okay, diamond itu. Jadi tugas kita, tuan-tuan, ialah simple je lah. Untuk aku financially free, I just get this diamond ni, kan? Mission aku senang je. Aku nak financially free. Aku nak capai freedom itu. Kalau aku capai freedom yang pertama tu, freedom kewangan tu, aku capai yang 4 lagi freedom. Jadi semuanya lah. Aku capai 5 freedom tu. Kalau aku capai this ranking. Aku capai rank ini, pangkat ni, bermakna aku dah financially free, kan? Boleh diisytiharkan lah. Kan? Diisytiharkan, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah pergi ke TYT panggil pergi ke istana nak dinobatkan sebagai Datuk Panglima ke apakah, tak payah tu. Tak payah. Kan? Nama tuan-tuan itu nanti disebut oleh Ben Glinsky. Ben Glinsky akan sebut tuan-tuan punya nama tu. Kalau tuan-tuan capai pangkat diamond lah. Okay. Dia kata, Jamasya. Diamond rank from Sabah, Borneo, Malaysia, Jamasya, dia kata. Dia sebut nama tu. Okay, sebab setiap orang diamond tu dia akan announce. Okay, dia akan announce. This pangkat ni lebih penting daripada tuan-tuan dapat pangkat Datuk ke, Datuk Panglima ke, Datuk Seri ke, kan? Pangkat diamond tu lebih bagus sebab dia ada duit. Ada duit bulan-bulan tu, kan? Pangkat yang ada duit, tuan-tuan. Okay? Itu yang kita nak capai itu. Jadi bila kita nak capai pangkat ni, dia tak boleh bagi macam tu je, kan? So dia mesti ada engkau punya jasa lah, kan? Macam datuk-datuk yang datuk-datuk, kan? Dia mesti ada jasa dia baru dibagi pangkat tu, kan? Kalau tak ada jasa pada masyarakat, mana dibagi, kan? Sama dalam Live Good, engkau kena ada jasa engkau. Jasa engkau pada Live Good lah. Apa jasa engkau pada Live Good supaya Live Good bagi engkau pangkat diamond tu? Kan? Apa jasa engkau yang melayakkan engkau diberikan penghargaan sebagai seorang diamond yang dapat diamond pool? Yang layak, engkau layak dapat diamond pool tu. Jasa apa yang engkau kena buat? Okay? Jasa apa yang kau kena buat? Jadi ada jasa engkau tu ialah mengajar, kan? Become a teacher, become a coach. A teacher, a coach, become a sifu lah. Kan, become a sensei lah. Okay? Become guru lah. Sampaikan ilmu pada orang. Sampaikan ilmu pada orang. Itulah jasa engkau. Sebab itulah cikgu-cikgu ni dihormati, kan? Cikgu-cikgu, guru-guru sekolah tu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, kan? Kenapa masyarakat hormat mereka itu, kan?
Okay. Okay. Sebab dia mengajar. Dia menyampaikan ilmu pada manusia, pada masyarakat. Itu jasa tu. Jasamu dikenang, kan? Sama ikut. Kalau engkau banyak berjasa kepada ahli-ahli, live good. Engkau banyak memimpin orang, banyak mengajar orang, banyak mendidik orang, maka lama kelamaan engkau akan capai pangkat dengan jumlah anak murid engkau. Jumlah anak murid engkau itu ada 2.500 orang. Kan? Kalau cikgu-cikgu sekolah tu ramai tu anak murid dia tu. Satu kelas 40 orang kan? Satu kelas 40 orang kan? Okay? Dia ajar 40 orang satu kelas. Tapi satu tahun nanti 2 tahun kedua, tahun ketiga murid lain kan? Dia mengajar sebagai cikgu dah 40 tahun, 30 tahun kan. Berapa ribu dia punya murid tu. Jadi cikgu-cikgu sekolah yang dah dekat pencen tu kan. Itu patut pangkat diamond tu. Sebab dia punya anak murid dah beribu. Okay. Tu jasa dikenang tu kan. Patutnya lah. Okay, jadi tuan-tuan kena berfikir begitu. Kena ambil macam itulah, macam kita ni menjadi seorang cikgu di sekolah. Jadi aku kena pimpin aku punya team member. They become my students. Kan? Aku kena ajar lah mereka tu. Kena ajar siang dan malam. Macam Sifu buat sekarang ni lah, hari malam-malam Sifu akan buat kan. Malam-malam Sifu buat tak miss kan. Sebab apa Sifu anggap Sifu ni sebagai seorang cikgu mengajar tim Sifu. Okay. Jadi Sifu kena grow the number. Kena grow the number ni sampai boleh lebih 2.500 orang inside my team. Inside my team. Now my team now is almost 500. Kan dia sikit lagi ni, sikit lagi ya. Ada 20 orang lagi. Nakkan 20 orang lagi ni tuan-tuan. Okay. 20 orang. Kalau besok masuk 20 orang baru 500 itu. Platinum lah tu kan. Okay. So it is a fighting. Ya. Kalau tuan-tuan dengar Korea punya drama tu kan dia fighting. Okay. Kena fight tuan-tuan sebab apa? Kita berusaha untuk naikkan bilangan ahli. Everybody. Semua orang dia berusaha untuk naikkan bilangan ahli. Every day. By teaching people. Dengan mengajar orang kita nakkan bilangan tu bertambah lah kan. But there is always in nature kan, nature alam semula jadi ni tu lah. Alam semula jadi. Alam semula jadi itu maksudnya alam yang Tuhan cipta. Dia bukan semula jadi kan. Dia Tuhan cipta lah. By nature, every movement ni tuan-tuan, setiap gerakan, kalau kita nak gerak ke atas ni, dia mesti ada forces yang nak lawan kita daripada arah yang bertentangan. Ini kerja engkau ni. Kerja engkau nak naik atas. Tapi ada forces, ada kekuatan, ada tenaga yang Tuhan akan cipta. Mesti ada tu. Yang lawan engkau punya kerja tu. Yang lawan kerja engkau. Jadi dia akan tolak engkau ke bawah ni. Forces ni dia akan try to bring you down. Okay? Bring you down. Engkau berusaha nak atas, ada forces yang nak turun ke bawah. Nak tolak engkau punya. Okay, jadi bilangan ahli kita tu dia boleh naik
Kan? Dia boleh ada kuasa nak turunkan dia tu. So you go fighting. Kena lawan orang. Kita ni pahlawan ni, pendekar kan. Orang-orang businessman ni dia kena jadi pendekar tu tak. Dia kena jadi pahlawan lah, panglima lah. Sebab apa? Dia mesti ada forces yang nak bring you down. Mesti. Tidak boleh tidak, mesti ada. Ya, Tuhan cipta tu. Sebab ni ujian lah. Ujian lah. Kan? Nothing come easy. Nothing come easy, tuan-tuan. Especially money, duit tu bukan boleh datang senang-senang. Kan? You have to fight for it. Kena lawan tu. Jadi ada, terutamanya ialah kejahilan. Kuasa kejahilan. Kuasa kejahilan. Jahil maksudnya kita tidak tahu. Kan? Sebab itulah kita kena ajar. Kan? Sebab itulah kita kena didik. Kita kena didik our team itu supaya nak hapuskan kejahilan itu. Nak hapuskan kejahilan itu. Sebab kejahilan itu boleh menurunkan kita punya tim. Bilangan ahli dia boleh turunkan tu. Kuasa jahil, kuasa kejahilan, tidak tahu, tidak dapat informasi. Ini yang kuat ni. Kuasa ni kuat ni tuan. Kuasa kejahilan ni kan. Ada lagi kuasa-kuasa lain kan. Kuasa-kuasa orang dengki ada. Aku dengki dia ni, aku tak mau dia berjaya kan, aku sihir dia lah. Ada kuasa tu. Kuasa sihir orang kan. Kalau dia tak sihir pun dia kuasa dia punya hati lah. Hati yang dengki. Hasad dengki. Itu kuasa juga tu. Kan? Apabila dia berkata-kata lagi. Kalau dia berkata-kata lagi kan. Keluar kata-kata yang negatif. Daripada mulut dia kan. Alah engkau ni kan. Aku tengok engkau banyak kali buat bisnes gagal ya kan. Bagus engkau jangan berniaga lah. Itu kuasa tu. Kuasa tu kan. Yang akan tarik engkau ke bawah kan. You want to go up, forces akan try to bring you down. Not only you, bukan engkau seorang saja, but your team. Sebab kita berniaga ni secara berjemaah, berkumpulan. Kita berkumpulan ni. Kan? Bukan engkau saja dia nak tarik ke bawah, tapi everybody in your team. Jadi ada di antara tim engkau itu yang akan terkeluar daripada landasan nak ke atas tu. Kan? Tercicir dia. Pull out. Kan? Pull out ke, pull over ke. From your movement going up tu. Nak naikkan nombor tu kan. Sebab kita nak pergi 2,500 ni tuan-tuan. Kita nak pergi ke sini ni. Nak capai diamond. Okay? Jadi engkau dah capai berapa? 20. Besok ada orang yang tak maintain. Turun. Kan ada expired dah. Kan si Kasida tu dah expired dah. Alamak, satu orang gugur dalam medan perang. Fighting. Kan gugur dah satu orang tu, si Kasida. Tapi gugur tu tuan-tuan dia bukan terus matilah. Tuan-tuan masih boleh hidupkan dia tu. Masih boleh hidupkan dia. Orang-orang yang dah expired sebulan tak bayar pun, matrik dah hilang pun, itu boleh dihidupkan tu. Kan bukan maksudnya dia mati terus. Kan dia pengsan je tu. Dia pengsan je tu kan. Yang dah expired ke, yang hilang matrik sebulan dah tak maintain tu. Dia pengsan je, tak mati. Dia pengsan. Jadi kau kena hidupkan, nak sedarkan dia balik lah. Supaya tuan-tuan punya tim itu bertambah dan bertambah. Jadi ada tim kita akan pengsan, ada yang jalan.
Macam itulah. Ada yang terhege-hege kan. But apapun kita mesti jaga the team. Kena jaga tim. Kerana ini kita punya mission nak capai pangkat diamond ni bukan senang. Memang tak senang tu. Benda yang berharga yang tuan boleh dapat 40,000 ringgit setiap bulan tu bukan senang tu. Benda yang berharga kan. Bernilai. Benda-benda yang bernilai mana boleh senang? Tidak boleh senang. Benda-benda yang bernilai tu nak kita capai dia tidak boleh senang. Kalau senang semua orang capai. Kalau senang semua orang capai lah. Jadi benda yang bernilai itu tidak senang dicapai. Perlu ada perjuangan, perlu ada fighting spirit ni kan. Nah, bila kita fighting itu kan seronok. Ini seronok ni tuan. Ini fighting yang kita tak matilah kan. Kita mungkin terluka lah tapi tak mati kan. Terluka apa? Terluka di hati. Terluka di hati kan. Allah somebody kutuk aku, somebody say bad thing sebab aku kan. Terluka di hati, tapi tak mati kan. Itu biasalah dalam kita berfighting ni, berlawan ni kan. Kita akan get hurt, kita akan terluka. But orang yang tidak give up, orang yang tidak give up, mereka satu hari nanti akan berjaya. Ya, parut-parut banyaklah luka-luka di badan kan. But berjaya dia akan berjaya. So istilahnya tuan-tuan kena berjemaah lah. Berjemaah tuan. Dalam jemaah itu ada keberkatan. Dalam kita berjemaah itu ada keberkatan dia. Antaranya ialah tuan-tuan dapat energy. Energy from what? Synergy. Synergize. Synergy. Synergy itu berjemaah lah tu. Kan bahasa bombastiknya tu. Bahasa bombastiknya synergy. Tapi bahasa biasanya berjemaah lah. Berjemaah. Kita bergabung tenaga kan. Bergabung tenaga. Untuk kita sama-sama naik lah. Everybody going up. Everybody going up. Berjemaah. Contoh macam tuan-tuan buat BOP di Kota Kinabalu kan. Itu tidak boleh dibuat seorang-seorang. Dia mesti berjemaah kan. Ada AJK-nya yang kena handle. Satu orang tak boleh buat benda tu. Itu contoh lah, contoh berjemaah kan. So kita berkongsi tenaga untuk sama-sama naik. Sama-sama naik kan. So you accumulate numbers lah. Business kita ni nak pergi financial freedom ni tuan. You accumulate numbers of people, numbers of people dalam engkau punya dynasty, dalam dinasti engkau, dalam engkau punya team, dalam engkau punya network. Itu dinasti lah. So kerja kita itulah accumulate the numbers. The numbers ini akan turun dan naik, tapi biarlah naiknya itu lebih besar daripada turun kan. Kalau naiknya satu hari begini, turunnya macam ini. Jadi kalau ini tolak ini masih naik lah. Contoh, aku hari ini ada 10 orang join. 10 orang join. Tapi ada satu orang hari ini expired dah. Berapa? 2 orang. 2 orang expired. 10 tolak 2, 8. Jadi you are moving up. You are still moving up. 10 tolak 2. Tambah 10. Minus 2. 8. Positif tu. Naik tu. Naik tu.
Tapi janganlah tentu hari ini ada satu orang masuk, tapi 3 orang tak ada expired. Negatif 2 tu kan, going down tu, you are going down. Jadi kita tidak mau dia going down, kita nak dia going up. Okay? Kita tidak boleh hentikan orang-orang yang tidak maintain. Pasti ada yang tidak maintain, terutama mereka yang jahil lah, jahil, dia tidak tahu benda tu, dia masih jahil. Masih jahil, ya, dia masih tidak tahu lah. Jahil itu maksudnya tidak tahu, jangan marah pula dipanggil jahil kan. Jahil maksudnya dia tidak tahu. Jadi dia tidak maintain kerana dia tidak tahu perlu maintain. Dan kebaikannya maintain itu kan, dia tidak tahu. Jadi dia tak maintain. Jadi orang-orang itulah yang kita kena bagi tahu. Jadi itu kita punya fighting, kita punya perjuangan kita menghilangkan kejahilan, menghapuskan kejahilan tu. Kan? Kita tidak mau dia benda yang baik dia pandang tak baik, kan? Benda tu baik, tapi kerana dia jahil, dia pandang tidak baik. Maintain tu lah, macam tu lah. Maintain tu baik. Tapi kerana kejahilan dia pandang tidak baik. Dia kata, oi tak boleh kau tak maintain. Kan? Jadi itulah kejahilan yang perlu kita hapuskan. Kita basmikan kejahilan tu. Itulah jasa engkau. Jasa engkau membasmi kejahilan itu dalam Live Good. Maka engkau satu hari nanti bila engkau dah tolong 2,500 orang, jemaah engkau bukan kau buat. Jemaah engkau. Okay? Engkau mungkin ajar berapa orang? Engkau mungkin ajar 10 orang je. Aku ajar 10 orang yang aku didik, yang aku direct sponsor lah. Yang aku direct sponsor 10 orang je. Kan? Si Ali, si Abu, si Hamidah, si Kasim, si Zaitun, kan, si Farida, si Bonot, si Acong, kan? Adalah 10 orang yang aku sponsor. Itulah anak didik engkau. Anak didik engkau. Tapi yang 10 orang tu pula dia punya anak didik dia. Campur semua tu dalam tim engkau ada 2,500. That is your jemaah. Itulah community engkau. Jemaah tu community. Community tu jemaah lah tu. That is your community. Okay? Jadi asasnya tuan-tuan yang Siu bagi tahu, you have to remember the ring. Lord of the Ring kan, Lord of the Ring. Remember the ring tu, ring kan, ring. Cincin ni tuan-tuan dia ada, engkau kena ada 5 ni kan. Okay, at least kurang-kurang 5. Dalam lingkaran pertama ni umpama ring lah. Ring. Okay. Jadi ring ini ada 5 orang, kurang-kurang 5 orang. Si Ali, si Abu kah, si Khatijah kah, si Farida kah, si Zaitun kah. So 5 orang yang dalam engkau punya ring itu engkau kena jaga dia. Okay. Kena jaga dia. Pastikan dia maintain. Setiap bulan maintain. Okay, kena didik dia kenapa? Maintain. Apa kelebihan maintain, apa kebaikan maintain, kena beritahu. Supaya dia maintain. So everybody jaga dia punya ring. Bukan susah tuan. Kan ni engkau punya duty engkau punya tugas engkau ialah pertama engkau bila engkau dah join, engkau kena fill up this ring. Fill up. Your duty is to fill up the ring. Jangan kosong, kan? Meja bulat ni, boleh kata meja bulat pun boleh juga. Meja bulat. Kan? Meja bulat tu, engkau kena bawa orang duduk kat kerusi ni, kan? Sekurang-kurangnya 5 orang. Kat kerusi tu. Di meja bulat ni lah. Campur engkau, 6 lah.
Sekurang-kurangnya engkau kat sini, anda kan. You. You like the King Arthur. Engkau macam King Arthur lah. Jadi orang-orang yang duduk sebelah sini ini dipanggil Knight of the Round Table. Knight of the Round Table. Kan ada cerita tu, King Arthur. Jadi engkau kena lantik engkau punya panglima ni, Knight of the Round Table ni kan. Sekurang-kurangnya 5 orang lah. Didik dia, jaga dia, latih dia kan. Jadi pahlawan. Okay, tugas engkau tu. At least 5. Sekarang kau ada berapa orang meja engkau? Di meja engkau sekarang ni ada berapa? Ada 1 orang je. Aku dah sponsor seorang je. Tak cukup. Mana boleh engkau round table ni 2 orang je. Mana boleh kan? Kena ada kurang-kurang 5 dengan kau 6. Dengan kau 6 lah engkau chairman lah kan. Jadi kena bermesyuarat ni, mesyuarat ni kena ada lah at least 5 orang dalam engkau punya mesyuarat tu. Barulah ngam jadi mesyuarat round table kan. Okay, jadi tengok berapa orang kau sponsor. Kalau 1, belum lagi tu. Dah berapa lama engkau join? Dah 3 minggu dah Sifu. 3 minggu. Berapa orang sponsor? 1. Alamak, engkau buat apa? Kan? Engkau kena penuhkan sekurangnya 5 ni Tuan. Okay, jangan lebih daripada 14 hari. 14 hari itu kau kena capai lah 5 orang ni. Itu sederhana tu, bukan cemerlang, sederhana je tu. I sponsor 5 people in 14 days. Tahniah lah, tapi bukan cemerlang. Tidak cemerlang. Cemerlang kau kalau seminggu. Seminggu kau dapat 5 orang. I cemerlang lah tu, hebat kau. Kalau 2 minggu itu biasa-biasa aja. Jadi kalau dah sebulan, belum ada lagi 5 orang. Kan? Dah belakang lah itu. So settle it within 14 days. Jangan sampai 30 hari, lebih 30 hari. Jangan sampai 30 hari. Sebab apa? These people dia juga ada dia punya nanti dia punya ring. Dia ada dia punya meja bulat dia sendiri. Everybody. Dia ada meja bulat dia. Jadi kalau kau lambat dapatkan dia ni, jadi ini lambat lah. The second layer ni lambatlah berkembang kan. Jadi macam mana kau nak capai silver, nak capai gold tu kan? Lambatlah prosesnya. Jadi everybody doing little thing. Itulah rahsia duplikasi tuan-tuan. Rahsia duplikasi ni everybody doing little thing. Sikit-sikit engkau buat sikit. Sikit tu 5 orang lah. Aku sponsor 5 orang, engkau pula sponsor 5 orang. Kan? Engkau pula sponsor 5 orang. Ini campur ni kan. Oh, ada 4 orang dah buat kerja dia kan. Ada 4 orang dah ada meja bulat dia kan. 5, 20 orang dah. 20 orang kau dah silver dah. Orang ni buat kerja dia, orang ni buat kerja dia, orang ni buat kerja dia, ni buat kerja dia. Tapi ini jemaah engkau. This is your jemaah, this is your community, this is your team. Campur-campur 50 orang. Engkau dah silver dah. Jadi naik pangkat begitulah naik pangkat dia tuan. Everybody doing the same thing. Engkau bawa 5, engkau bawa 5, engkau bawa 5, engkau bawa 5. Yang 5 ni dia bawa 5 lagi. Kan? Itulah duplikasi. Duplication. Kalau tuan-tuan tengok si Tim Miller. Tim Miller bahasa Tim Miller ni, everybody just sponsor 2. Kan dia kata sponsor, dia memang suka cakap tu. Kan? Dia suka cakap tu. Kan? Everybody sponsor 2 people. You become bronze.
Kan you get your money back. You get your money back. Yalah. Engkau modal engkau $50 kan. Engkau sponsor 2 orang, engkau sponsor 2 orang. Ini engkau dapat $25, ini engkau dapat $25. Iyalah betul lah, $50 lah. But you get your money back. Tak salah lah apa yang Tim Miller kata tu kan. Hey, everybody sponsor 2. You get your money back when you sponsor 2. Okay? But tuan-tuan. Okay, kalau engkau sponsor 2 aja, everybody sponsor 2, yes, your matrix akan penuh. Okay, matrix penuh. Because matrix dia based on 2. Kalau semua orang sponsor 2, matrix penuh lah. Penuh. Okay? Yes. Sponsor 2, yes. Matrix penuh. Tetapi you are not moving up in the rank. Rank engkau tidak naik, oi. Rank kau mana naik kan? Mana boleh sponsor 2, oi. Kan? Sponsor 2 tak boleh. Sebab engkau punya rank tak naik. Rank engkau tak naik. Kalau engkau sponsor 2, engkau bronze saja. Bronze lah. Nak pergi silver mana boleh. Tidak boleh engkau naik silver kalau engkau sponsor 2. Tak boleh. Kan sekurangnya engkau kena sponsor 3. Kan sekurangnya sponsor 3. 2, no. Say no. Kan. Sponsor 3. Kan, jangan ikut Siti Miller tu. Ikut cakap Sibu kata at least sponsor 3, tapi lagi bagus sponsor 5 lah kan? Better 5 than 3. Okay, 3 ni tuan-tuan boleh juga sampai diamond. Sponsor 3 ni boleh sampai diamond. Sebab itu Sibu punya jet Sibu tu 3 je. Sibu Gani 1, 2, 3 je. Sebab 3 ni boleh sampai diamond. Boleh. Kan, boleh. Now, kenapa Sibu kata sponsor 5? Sebab nak capai pangkat ini, nak capai pangkat dia ada macam-macam jalan. Dia ada macam-macam jalan. Ada beberapa jalan. Ada jalan untuk 3 kaki. Ada jalan untuk 5 kaki. Ada jalannya. Tapi jalan yang 5 kaki ini lebih senang berbanding jalan yang 3 kaki. Lebih senang. Ini lebih senang berbanding yang 3 kaki. Jadi sebab itulah saya kata buat 5 sponsor. Sekurang-kurangnya 5 orang yang tuan-tuan sponsor. Okay? Sebab dia lebih mudah nak naik pangkat. Dan kalau nak tuan-tuan nak capai crown, mesti lebih 5. 3, no way. Orang yang menaja 3 tidak akan capai crown. Mustahil, tidak boleh. Sekurang-kurangnya nak capai crown tu dia mesti ada 5 kaki. Kaki dia mesti ada 5 tu. 3 tak boleh. Kenapa? Sebab dia ada peraturan dia, tuan-tuan. Peraturan dia kata engkau kena ada 50,000. Ni crown tu 50k. 50k people lah orang. 50,000. Dan engkau hanya boleh ambil satu kumpulan ni. Tidak boleh lebih daripada 10k. Jadi less than 10,000. Satu kaki. Walaupun kaki engkau di sini ada 20,000. Tak boleh engkau ambil 20,000. Engkau boleh ambil 10k saja. Okay. Jadi kalau engkau sponsor 3 orang, 3 kumpulan, 10k, baru 30,000.
baru sampai sini. Macam mana kau nak sampai 50K? Mustahil lah. Jadi kau kena ada kaki yang keempat dan kelima. Jadi 10K, 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 5 kali 10K barulah 50,000. That's why barulah kau capai crown. Okay? Jadi itu antara sebabnya kenapa Sifu kata tuan-tuan sponsor sekurang-kurangnya 5 orang. Sebab 5 orang itu akan jadi 5 kumpulan. Okay? Akan jadi 5 kumpulan. You sponsor 5 people. Minima. Nak lebih, nak 10. Lagi bagus. Nak lebih 10 kah, 20 kah, 30 kah, 40 kah. Kalau kau nak ikut tim Miller berapa? 200 lebih kan? 200 lebih, dekat 300 dia punya orang. Direct. Okay. Tapi Sifu dah bagi tahu semalam, tak perlu pun tuan-tuan sponsor ramai sangat. Ya. Yang pentingnya duplikasi tu. Okay. Yang pentingnya duplikasi. Dia tak perlu ramai sangat nak sponsor tuan. Tak penting. Engkau sponsor 5 orang ni pun cukup dah. Aku sponsor 5 orang ni kan. Tapi 5 orang ni, sini 10,000. Sini 10,000. Sini 10,000. Sini 10,000. Sini 10,000. Nah. Ini grup Sabah. Ini grup Sarawak. Ini grup Johor. Ini grup Klang Valley. Klang Valley kan. Selangor, KL. Ini grup Utara. Adalah 5 kumpulan aku kan. Okay. 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. 5 kumpulan je aku ada. Bukan ramai pun. Tapi ada 10,000 orang. Jadi 50,000 lah. Crown lah engkau. Engkau crown lah kan. Engkau sponsor 5 orang je. Tapi engkau ada dalam. Engkau punya kaki ni dalam dia. Besar. Kan. Tidak ramai tapi besar. Tidak banyak kumpulan aku tapi besar. Aku crown juga. Aku lebih banyak bonus aku daripada orang yang sponsor 1,000 orang. Kan. Si Tom dia sponsor 1,000 orang. Direct 1,000 orang. Tapi dia punya kaki kecil, pendek-pendek je kan. Ni si Tom. Kan dia sponsor ramai. Kan. Ada 1,000 orang dia sponsor. Direct. 1,000 orang dia sponsor. Tapi yang kaki-kaki dia ni, sini 2 orang, 1 orang, 3 orang kan. Grup dia yang setiap grup itu ada 1 orang, 2 orang, macam tu je. Dia tidak duplicate. Dia tidak membesar, kaki dia tidak membesar. Jadi bonusnya ni kecil ni tuan-tuan. Bukan besar bonus dia, kecil. Sebab dia tidak naik pangkat. Dia tidak naik pangkat ni. Okay? Jadi engkau kena besarkan kaki engkau tu. Kena besar kaki tu supaya tuan-tuan naik pangkat. Bukan bilangan ramai, tidak. Okay? Macam tu. So dia kena berjemaah lah tuan. Bukan kita, kalau macam orang-orang yang rajin sponsor ni, dia buat kerja seorang-seorang tu. Kenapa dia ramai sponsor? Sebab dia buat kerja seorang-seorang. Dia buat kerja seorang-seorang tu. Mungkin dia guna apa nama software. Dia menggunakan software atau sistem yang boleh menaja ramai. Tapi software itu dia seorang yang guna. Kan, mungkin harga software itu mahal. Harga software itu mungkin mahal, beribu. Jadi orang tak mampu nak beli. Dia seorang yang mampu guna. Jadi dia seorang yang guna. Itu yang ada sponsor ramai, tapi dia tak ada duplikasi. Tak ada duplikasi. So lebih bagus tuan-tuan tidak sponsor ramai pun, tapi kaki itu dia ada duplicate. Dia duplikasi. Itu dipanggil copycat tu. Dia ada copycat. Duplikasi tu copycat marketing. Network marketing tu copycat marketing. Kita kena meniru kan. Kita kena meniru
cara itu mesti boleh ditiru. Boleh ditiru. Kalau tuan-tuan guna software yang mahal, kata harga 2000 punya software, jadi mana orang mampu nak beli software itu kan. Jadi tak ada copycat. Tidak berlaku copycat. Okay, jadi nak ringkaskan nak ringkaskan tuan-tuan, ingat ya, masing-masing tengok engkau punya meja bulat engkau tu kan. Meja bulat engkau siapa duduk situ? Kan siapa duduk di sini kan? Engkau seorang-seorang je kan? Tak ada orang duduk kat sini, aku seorang-seorang je kan? Maksudnya engkau tak sponsor orang lagi. Engkau tak sponsor orang lagi kan? Sunyilah engkau seorang-seorang kat situ kan? Engkau pergi keluar cari Sir Lancelot. Kan Sir Lancelot, the Knight of the Round Table tu kan. Engkau pergilah keluar, pergi kota Merudu ke kota Belut, kau pergi cari orang, pergi jumpa orang kan, bawa dia duduk kat sini. Hari ini aku pergi jumpa di Tuaran adalah satu orang si Farida kan. Okey, Farida pun nak jadi aku punya pahlawan meja bulat aku. Ada seorang dah. Besok aku pergi Tuaran pula kan. Jumpa lagi. 1, 2, 3, buatlah satu-satu dulu kan. Sampai kau aku dah ada 10 dah. Aku ada 10 orang duduk di kerusi di meja bulat aku ni kan. Yang direct sponsoring aku lah, aku direct sponsor lah. Barulah seronok kan. Barulah seronok bisnes kan. You feel the sweetness. Lepas tu kita bantulah kawan kita ni. Dia pula kena buat meja bulat dia kan. Itu saja tuan. Be happy. Be happy doing this business. Kita nampak kita punya group growing, okay? Dan semua orang kena faham dia punya fungsi, tugas dia apabila join Live Good, okay? Bukan tuan-tuan nak duduk. Tuan-tuan kena isikan meja bulat tu. Isikan meja bulat engkau. Kalau tuan-tuan buat ni tuan-tuan, dengan duplikasi ni tuan-tuan akan capai financial freedom tu kan. Satu hari nanti, maybe 1 year, maybe 2 years, we don't know. Sekarang dah lebih 1 juta orang dah worldwide, 1 juta orang dalam Live Good. Dalam Malaysia I don't know how many. Dalam Malaysia pun saya pun tak tahu. Tak ada siapa yang tahu kecuali syarikat lah. But this 1 million ni tuan-tuan, dia akan jadi 2 juta. Tidak sampai setahun. Before the end of 2024, bilangan ahli Live Good kita boleh katakan dengan izin Tuhan lah, akan lebih 2 juta. Lebih, maybe 3 million, maybe 4 million, maybe 5 million by the end of 2024. Sebab kan manusia ni kan dia rekrut orang. Dia ada 1 juta orang ni. 1 juta orang itu kan bawa seorang je. Jadi 2 juta kan. 1 juta bawa 1 juta. Jadi 2 juta lah kan. Dia bawa seorang je. Satu orang bawa seorang. Jadi 2 juta kan. 2 juta ni bawa seorang. Jadi 4 juta. Jadi cepatlah dia berkembang kan. Cepat berkembang. Jadi dalam masa 5 tahun dari sekarang, mungkin dalam Malaysia ni saja mungkin ada 1 juta orang nanti. Malaysia punya penduduk mungkin ada 1 juta. So from this 1 million Malaysian, can you get 2,500 people dalam engkau punya community, engkau punya team? Boleh tak? Daripada 1 juta orang di Malaysia ni, boleh tak 2,500 tu engkau punya team? Boleh lah. Boleh tu kan. Kalau kita istiqomah lah, kalau kita fokus, kita buat benda ni kan, boleh.
Kan benda-benda yang bukan susah tu. Okay? 2.500 daripada 1 juta orang live good, engkau punya 2.500. Boleh. Okay? Sebab kita ni antara yang awal ni. Jangan tidak buat kerja lah. Engkau awal-awal pun engkau tak buat kerja, memang tak berkembang lah kan. Itulah. Alright, rasa-rasanya cukup tu. 10.55 dah. 10.55 dah. So hari ini 25 hari bulan dah tuan. Hari ini 25 hari bulan. Okay, sebelum kita berhenti ni. Kita ni dah hari ini dah sampai 25 hari bulan. Okay. Now tarikh akhir bayaran bulanan tu. Bayaran bulanan kita tu yang 55 tu. Okay. Tarikh akhir ialah ikut tuan-tuan punya masa join. Bila engkau join tu? Engkau join berapa? 10 hari bulan. Okey, engkau punya tarikh akhir tu 10 hari bulan. Okey. Engkau join bila? Aku join 15 hari bulan. Jadi tarikh akhir engkau 15 hari bulan. Jadi ini tuan-tuan boleh tengok di dalam tuan-tuan punya My Membership. Tuan-tuan buka My Membership tu, dia ada tulis sana tu. Tuan-tuan punya tarikh akhir tu. Okay. Ataupun tuan-tuan buka di Autoship. Tapi senang-senang My Membership lah. Membership yang paling senang. Cepat nak tengok. Nah, orang-orang yang 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Orang yang join tarikh 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Orang-orang ini dia punya tarikh akhir ialah 25. Kena tahu tu. Engkau join bila? 28. Engkau punya tarikh akhir engkau 25. Bukan 28. Walaupun engkau join 28, engkau punya tarikh akhir ialah 25. Okay? Jadi semua orang ni, siapa yang 26, 27, 28 sampai 31 ni, dia punya tarikh akhir ialah 25. Jadi hari ini 25 hari bulan ni, kan hari ini kan. Inilah tarikh akhir dia hari ini. Kalau dia bayar besok, itu dah expired tu. Besok dah expired tu. Okay, status keahlian dia lah. Kan, orang yang join 28 hari bulan tu. Dia kata tunggulah 28 hari bulan. Aku join 28 hari bulan, aku bayar 28 lah. Mana boleh? Engkau punya tarikh ialah 25. Tarikh akhir engkau 25. Okay. Jadi kalau engkau bayar 28, maksudnya 26 ni engkau dah expired. 27 dah expired. Kan? 28 bila engkau bayar tu baru dia on balik. Tapi 2 hari tu engkau expired. Kalau engkau sponsor, engkau tak boleh sponsor orang tu 2 hari ni. Tak boleh sponsor orang tu. Kan? Kalau engkau beli barang pun tak boleh dapat harga murah. Engkau dah jadi retail. Engkau dah jadi retail customer, oi. Kan? 2 hari ni engkau lewat ni, engkau jadi ahli retail customer, bukan lagi engkau affiliate. Kan? Nanti kau bayar 28 baru jadi balik engkau affiliate. Okay? Jadi jangan sampai engkau lewat. Jadi paling akhir semua orang yang ini daripada 25 sampai 31 ini, inilah 25 hari bulan lah. Tidak ada 26, 20, tidak ada. Tidak ada tarikh akhir 26, tidak ada. 26, 27, 28, 29 itu tidak ada tarikh akhir itu. Paling akhir ialah 25. Understand that? Okay? Sebab ada orang masih fikir, aku join 28 lah. Aku bayar 28 lah. Mana ada macam tu kan? Okay, dan sebagusnya tuan-tuan, masa bayar kita bukan tarikh akhir. Masa bayar kita ialah 2 hari bulan. Masa bayar maintenance RM55 itu bila? 2 hari bulan.
Itulah masa dia, 2 hari bulan. Kenapa bukan 1 hari bulan? 1 hari bulan di US di US belum lagi 1 hari bulan. Kalau Malaysia 1 hari bulan, di US belum 1 hari bulan, dia masih 31 atau 30 tengok dia punya tarikh akhir itulah. Ya. Dia belum masuk 1 hari bulan. Kita 2 hari bulan, barulah di US 1 hari bulan. Jadi itu sibuk kata tadi 2 hari bulan. Nah, masuk 2 hari bulan kau bayarlah. Bukan tunggu tarikh dah dekat-dekat nak habis tempoh kan. Kan macam solat engkau di awal waktu, bukan di ujung-ujung waktu kan. Kalau tarikh akhir itu dia ujung-ujung waktu tu kan. Bahaya tu. Solat di ujung waktu. Engkau solat di awal waktulah. Masuk je bayarlah. Masuk 2 hari bulan ni bayarlah kan. Macam tu. Okay, so besok Sifu akan kejap sebab US 25 kan. US 25 kita 26. Kita 26, di US 25 kan. Tak apalah, Sifu buat juga besok. Besok Sifu akan keluarkan senarai nama yang expired. Siapa expired besok statusnya expired, Sifu akan beritahu lah sebagai reminder, sebagai peringatan reminder. Nama-nama itu Sifu akan beritahu besok. Supaya tuan-tuan tidak terlepas pandang lah. Jangan terlepas pandang. Sebab kalau habis bulan ni tuan-tuan tak bayar lagi, hilang tuan-tuan punya metrik. Jadi tuan-tuan jadi downline kepada tuan-tuan punya downline. Jangan sampai macam tu. Alright, dah habis. Kita kalau tak ada soalan. Okey, tahniah kepada sahabat kita ahli terbaru Club Jets. Saya nak announce. Siapa namanya itu? Christopher James. Christopher Columbus. Okay, ahli jet yang ke-73. Gambar hebat ni. Gambar hebat ni. Christopher James yang ke-73. Okay. ahli jet yang ke-73. Welcome to the club kan. Welcome to the club, Mr. Christopher James. Okay, our 73 member yang ke-73. Alright, so masih ada lagi tu kerusi yang masih ada 74, nombor 74, kerusi nombor 74 sampai 88 ni. Masih ada lagi lah. First come first serve. Jadi kalau sampai sini sampai 88 ni habislah, kosong, tutup. Tutup. Jambatan ditutup. Jambatan tanpa ruli ditutup. Okay, boleh lagi ni berapa orang ni? 74, 84, berapa betul? 14 orang kah? 14 orang. Masih boleh 14 orang lalu jambatan tanpa ruli. Okey, kita dengar lagu apa malam ni?